maghfirah. Pertengahannya keampunan Allah nak beri. Wa akhiruhu idkhul minan nar, dan akhir-akhirnya 1/3 terakhir ialah pembebasan daripada api neraka insya-Allah. Ya. Para hadirin sekalian, terlalu banyak Allah nak kurniakan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi dalam sembahyang tarawih saya pilih beberapa potong ayat, ya, beberapa muka surat daripada surah Al-Baqarah, ya. Jadi beberapa potong ayat sebelum itu Allah ada ceritakan tentang golongan Bani Israel, ya. Bani Israel ni siapa, tuan-tuan? Bani Israel ni hari ini kita kata orang Yahudi lah. Orang Yahudi ni dengan orang Islam ni apa kiranya, tuan-tuan? Orang Yahudi dengan orang Islam dari sudut akidah, dari sudut syariat sangat-sangat banyak persamaan. Jadi bila datang Islam memansuhkan kitab mereka, mereka kena ikut Islam. Itu dia, itu maknanya, ya. Tapi saya nak katakan, tuan-tuan, perbezaan kalau kita tengok antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada umat Bani Israel. Allah kurniakan ganjaran yang jauh lebih banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan Bani Israel. Sebab apa? Bani Israel, orang Yahudi pun dia sembah siapa? Dia sembah Allah. Dia sembah Allah Ta'ala juga, sama. Ya, itu maknanya. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah sekalian, dalam masalah ni, ya, kita tengok bila Bani Israel ni mereka dah berjaya melintasi Laut Merah, ya. Allah gerakkan Nabi Musa untuk campakkan tongkat, terbelah laut, betul? Maka jalan, selamat. Kemudian Nabi Musa AS naik bermunajat kepada Allah di Tur Sina. Mereka dekat bawah syirik kepada Allah, kufur, murtad. Bila mereka nak bertaubat pada Allah SWT, tuan-tuan, boleh tak? Allah terima? Boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Faqtulu anfusakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, boleh. Allah kata siapa-siapa Bani Israel nak bertaubat pada Allah setelah mereka syirik pada Allah, boleh. Satu syarat. Apa dia? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kamu sendiri dulu. Inda barikum, kemudian barulah Allah Ta'ala terima taubat kamu. Macam mana bunuh diri? Mereka masuklah tempat yang gelap, mereka berbunuh antara mereka. Yang selamat, yang mati Allah ampunkan, yang selamat pun dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dahsyat syariat Allah beri pada Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila satu orang murtad ke buat benda salah, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia istighfar, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia qada balik apa yang sembahyang dia yang lama yang dia murtad tu, dia qada balik, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap 2 kalimah syahadah, Allah terima insya-Allah. Gitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya, bila buat satu amal ibadat itu mudah, tapi ganjarannya luar biasa, tuan-tuan. Tadi kita lepas sembahyang, tuan-tuan, ya, lepas sembahyang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, betul tak? Zikir kita, betul? Apa fadilatnya? Fadilatnya Nabi sebut, siapa-siapa yang baca zikir ni lepas daripada sembahyang akan diampunkan dosa dia walaupun kazabdil bahar, walaupun dosa dia sebanyak buih-buih di lautan. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita puasa, tuan-tuan, puasa, ya. Kita puasa, tuan-tuan. Sebenarnya puasa ni, tuan-tuan, tidak ada pahala maksimum, tak ada. Satu hari puasa 1000 pahala, tak ada. Dia tak ada maksimum. Sebab tu dalam sebuah hadis qudsi, ya, hadis qudsi ni maknanya apa? Lafaz daripada Rasul, maksud daripada Allah. Itu hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalas dan memberi ganjaran pada orang yang berpuasa tadi itu, ya. Jadi balik pada ketakwaan seseorang itu tadi.
Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca Quran tuan-tuan. Ada hadis kata kita baca qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Quran. Subhanallah. That's why mana-mana zikir kita baca ratib ke, kita baca ratib haddad ke, ratib atas ke, baca tahlil ke, qul huwallahu ahad surah Ikhlas mesti baca 3 kali. Betul tak? Dia macam menyamai satu Quran. Subhanallah. Itu kelebihan Allah beri pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuan-tuan ya. Lailatul Qadar ni apa tuan-tuan? Ialah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Baik. Ada orang yang confused. Ya, ada orang yang confused. Kenapa? Ustaz, malam Lailatul Qadar Allah turunkan Quran. Tapi malam nuzul Quran 17 Ramadan pun malam nuzul Quran juga. So mana satu? Ini timbul kekeliruan sikit ya. Jawapannya tuan-tuan ialah malam Lailatul Qadar ialah Allah turunkan Quran sekaligus. Quran ni turun berperingkat-peringkat. Pertama daripada Lauh Mahfuz turun ke satu tempat namanya Baitul Izzah. Dia turun sekaligus 6,666 ayat secara umumnya ya. Kemudian daripada Baitul Izzah tu turun ke dunia 22 tahun 2 bulan 22 hari ataupun senang cakap 23 tahun. That's why dalam Quran bila turun Quran Allah gunakan dua kalimah. Kadang-kadang Allah gunakan kalimah anzala. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul? Kadang-kadang Allah gunakan anzal. Kadang-kadang Allah gunakan nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faham? Kadang Allah gunakan anzala, kadang-kadang Allah gunakan nazzala. Baik, apa bezanya Ustaz? Apa bezanya? Ini kaya bagi bahasa Arab tuan-tuan. Okay, bahasa Arab ni dia ada kurang lebih ya 12 juta vocabularies. 12 juta. Okey, bahasa orang putih berapa? Ini cakap orang yang buat kajian. Saya cuma nukil saja ya. Bahasa orang putih, bahasa Inggeris ada 600,000. Bahasa Arab ada 12 juta. That's why dalam bahasa Arab kalau cakap unta je ada 100 patah perkataan sebut pasal unta saja. Itu kaya bahasa Arab. Okey. Melayu, orang Melayu unta lah. Burung unta pun unta juga. Orang putih camel. Habis cerita. Orang putih banyak ambil daripada bahasa Arab. Kitten apa? Bahasa Arab kitun. Nampak? Okey, baik. Jadi itu. Jadi apa bezanya? Kalau bahasa Melayu diturunkan lah, tak ada beza. Bahasa orang putih pun diturunkan. Sama juga. Revelation, reveal. That's all. Tapi bahasa Arab ada beza. Anzala dengan nazzala ada beza. Walaupun makna sama, tapi ada beza. Anzala maknanya sekali je turun. Sekali saja turun. Nazzala dia turun berkali-kali, banyak kali. Okay. So bila kata anzala, dia refer pada Lauh Mahfuz, Quran turun sekaligus pada Baitul Izzah. Itu mana anzala. Inna anzalnahu. Nazzala di Baitul Izzah turun dekat dunia 23 tahun kurang lebih. Ada masa Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah, ada masa lepas hijrah Nabi SAW berada di Madinah. Itu maknanya. Okey? Jadi kita tengok para hadis sekalian ya. Quran, kita baca Quran, Allah jadikan al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadikan satu ibadat dengan membacanya saja. Tentang baca Quran ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit je ya. Baru-baru ni saya baru balik daripada Baitul Maqdis. Ya, alhamdulillah. Tak ada apa-apa peperangan, tak ada apa. Saya dah balik, saya dengar ada bom meletup, ada peluru berbunuh. Alhamdulillah saya tak ada kat situ. Tapi di tempat lain lah, tempat lain. Di Jerusalem selamat aman, alhamdulillah kan. Saya berkesempatan masuk tempat apa? Wailing Wall, tahu Wailing Wall tempat orang-orang Yahudi ibadat. Saya tengok diorang, saya perhatikan, jangan cakap, tengok saja.
Orang Yahudi ni yang jenis ortodoks ni dia tak kacau orang. Dia orang busy dengan ibadat. Dia orang yang religious, very religious. Dia tak kacau orang. So dia nampak kita pun as long kita jangan kacau dia. Jangan buat kelakar pergi sana tarik janggut dia ke apa. Itu mestilah dia marah kan, betul? Kita masuk tengok kan sudah diam-diam. Saya dapat pergi Wellington, saya pegang, saya nak tengok apa, pegang kan. Saya tengok kiri kanan. Saya punya kesimpulan ialah saya nampak mereka baca kitab Taurat mereka. Tapi saya tak faham bahasa Hebrew kan. Bahasa Hebrew dia baca, saya tengok dia baca Taurat macam kita baca Quran, subhanallah. Sama. Lebih kurang cara dia apa? Dia punya macam tartil dia tu, cara dia punya khusyuk dia. Saya tengok macam kita baca Quran sama. Kalau saya tengok dekat masjid orang baca apa? Tadarus sama lebih kurang saya kata. Itu banyak persamaan. Alright? Okey. Jadi saya perhatikan tuan-tuan sekalian, ya. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi Quran. Orang yang dapat memahami lebih dalam, dia akan nampak mukjizat Quran. Sebab tu saya kata tuan-tuan, banyak kita tengok ramai orang-orang cendekiawan yang belajar, yang kaji Quran, yang kaji sains, banyak saintis akhirnya masuk Islam. Kenapa? Sebab mereka nampak mukjizat Quran daripada sains. Contoh, ya, dalam Quran sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Ya, barang siapa yang Allah nak berikan seseorang itu hidayah, Allah lapangkan dada dia untuk Islam, tenang aja. Barang siapa yang Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan dada ni sempit, dayyiqan, sempit, harajan, sakit. Sempit dan sakit, ka'annama, seolah-olah yas'adu fis sama, dia sedang naik ke langit. Tuan-tuan sekalian, ya, zaman Nabi SAW ada tak saintis buat kajian tuan-tuan? Tak ada. Betul? Tapi bila zaman ini orang naik ke langit, orang tahu tak ada oksigen. Makin kurang, makin sakit, dia so perlukan oksigen. Ini Quran dah cakap beribu tahun dulu. Ya, bila tengok pasal Nahl, suratul Nahl, ya, surah pasal lebah, betul? Lebah ni tuan-tuan, tak ada orang tahu yang dia punya raja tu bukan raja tapi queen. Dia punya queen bukan raja, queen, ya. Tengok daripada Quran kata dia punya ketua tu queen, bukan laki-laki, perempuan. Subhanallah. Itu Quran dah sebut, betul? Tapi hari ini buat kajian, betul. Saintis kata betul yang dia punya raja tu adalah betina. Queen, subhanallah. Itu maknanya membenarkan Quran cakap. Tak ada orang buat kajian. Mustahil dia datang dari Nabi Muhammad SAW, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kelebihan dia. Jadi alhamdulillah Quran ni kita mungkin tahu sikit-sikit, tak mendalam sangat, tapi kita kalau baca pun dah dapat jadi satu ibadah. Satu huruf 10 pahala. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umur kita ni 63 tahun ikut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? 63 tahun. Siapa yang lebih bonus, betul? Tapi 63 tahun purata. Tolak umur balik berapa tahun? 15 tahun. 63 tolak 15 kurang lebih 48, betul? Itu 48 tahun, betul? 48 tahun tolak masa tidur berapa lama? Tidur dah cukup. Separuh hidup habis, betul? Ya, tak banyak, betul? Sembahyang 5 waktu, berapa banyak? Berapa lama? Itu pun banyak orang tinggalkan. Dah tua-tua, alhamdulillah bertaubat baru nak buat. Itu pun Allah ampunkan, tuan-tuan. Jadi kita buat satu amal sedikit, Allah bagi ganjaran yang banyak. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab nuzul ayat ini, Mujahid mengatakan bahawa dalam satu zaman pada Bani Israel ada satu orang, dia sembahyang, dia ibadat. Bani Israel, rahib, seorang rahib, ya. Dia sembahyang, dia beribadat, dia berjihad berada jalan Allah, ya. Solid 84 tahun. Solid. Ya, 84 tahun. Maka tak berapa lama ada orang ceritakan pasal benda ni, tak berapa lama Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr.
Allah berikan kebaikan pula siapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar walaupun 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tuan-tuan, saya cakap kan, rahmat Allah. Umat Nabi Muhammad SAW buat pahala, buat amal kebajikan, pahala berlimpah-limpah ganda. Kalau buat dosa, satu je. Katakan tuan-tuan, katakan, saya ajak berfikir sikit. Kalau malam Lailatul Qadar, kita buat amal ibadat, pahala kan? Alhamdulillah, insyaAllah Allah terima. Katakan satu hamba Allah belum dapat hidayah, masih lagi terombang-ambing. Malam Lailatul Qadar dia buat maksiat. Allahu Akbar. Katakan. Na'udzubillah min zalik, malam Lailatul Qadar dia minum arak. Atau malam Lailatul Qadar dia berzina. Na'udzubillah min zalik. Contoh adakah dia akan dapat dosa lebih dahsyat daripada 1000 bulan? Pernah fikir tak ni? Tidak. Dia tak akan dapat pahala atau dosa lebih dahsyat daripada 1000 bulan, tak ada. Dia buat satu dosa saja. Nampak? Tapi kalau buat pahala, buat benda baik, beribu-ribu, subhanallah. Nampak? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah sebut dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa biha. Barang siapa yang buat satu kebajikan, Allah akan balas dia at least pun 10 ganjaran. Barang siapa yang buat dosa, fala yujza, tidak akan dibalas kecuali satu saja. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis yang masyhur. Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah minta kepada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal umat akhir zaman ni luar biasa. Allah bagi macam-macam kelebihan. Betul? Itulah dia. Alhamdulillah. Jadi dalam kita nampak kelebihan fadilat yang Allah nak beri pada umat Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Isa AS pun tertarik nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat pun mungkin ada beberapa kesilapan yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang terlampau senang pun kita jadi complacent, orang putih kata. Complacent, main-main tak berapa amin indah. Ya, tuan-tuan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang selalu hilang di dalamnya pada ramai manusia. Ya, apa dia? As-sihhatu wal faragh. Waktu sihat, alhamdulillah, ya. Waktu sihat boleh pergi haji, boleh pergi umrah, nanti dululah, belum ada panggilan. Ya. Waktu sihat, bukan orang sini, orang lain. Orang Tampines, orang sini baik-baik, alhamdulillah. Contoh. Okey. Bila tengah sihat ni tuan-tuan, nanti dulu, bila dah sakit menyesal, betul tak? Ya. Bila tengah sihat, tak apalah, puasa sikit lebih kurang, puasa sunat nanti boleh buat. Muda lagi tak apa, makan dulu, dah sakit berpuasa. Dah sakit tak boleh puasa tuan-tuan. Allah. Makan ubat pun dah macam makan kacang. Betul? Kalau dulu nak pergi jalan-jalan, nak pergi KL lah katakan, bawa apa? Bawa minyak rambut, bawa perfume, bawa baju cantik-cantik, betul? Bawa pelai, betul? Bawa shaver, betul tak? Pasal apa? Nak melawar lah. Sekarang kalau belayar bawa apa? Bawa ubat banyak. Medicine, betul? Ini ubat-ubat apa? Kecil manis, darah tinggi, kecil masam semua ada. Ini kau tak buat ubat menggigil ni. Allahu Akbar. Inilah hakikat kita kat dunia ni kan. Jadi sewaktu sihat tu, syukur pada Allah, buat amal yang baik-baik, walaupun mungkin sikit tapi berterusan insya-Allah, ya. Wal faragh, masa-masa lapang, ya. Masa lapang inilah kita punya killer tuan-tuan. Masa lapang malas nak buat apa-apa, sama ada tidur. Sekarang semua orang main handphone. Ada tengok YouTube, macam-macam lah, saya pun tak tahu. Ini masa yang mana boleh mempengaruhi kita dan merugikan kita. Ini yang banyak kita buat kesilapan pada bulan Ramadan. Ya? Jadi maknanya sama-samalah kita ingatkan diri kita. Saya ingatkan diri saya sendiri dan ingat para hadirin sekalian, sama-sama kita tambahkan amal ibadah kita. Kenapa? Sebab tuan-tuan, bila kita dah mati besok dah tak ada apa-apa lagi. Semua dah terputus. Ya, sekarang ni orang-orang yang mana leka waktu hidup, bila dah mati besok dia menyesal. Allah sebut,
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usam 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu lihat satu ketika nanti orang-orang yang ingkar pada Allah, ya, nakisu ru'usim 'inda rabbihim, mereka tundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Apa mereka cakap? Rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami telah dilihatkan. Wasami'na, kami telah dengar. Farji'na na'mal salihan, tolonglah balikkan kami ke dunia ini, kami nak buat amal-amal yang saleh. Inna muqinun, sungguhnya sekarang ni barulah kami yakin ya Allah. Tapi dah terlambat. Sama juga bersedekah tuan-tuan, ya. Sedekah ni tuan-tuan banyak sekali fadilat, ya. Antaranya tuan-tuan, dengan fadilat sedekah ni Allah boleh tukar daripada takdir yang tak baik bertakdir yang baik. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Ya. Ini dengan fadilat bersedekah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dalam ayat yang lain juga Allah sebut, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau sekiranya kau dapat balikkan aku kat dunia ni, nescaya aku akan banyak bersedekah. Fa asaddaqa, aku banyak bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku jadi orang yang saleh ya Allah. Sekali lagi, bila orang dah mati besok, nak balik ke dunia nak buat apa? Pertama nak sedekah banyak-banyak. Itu dia, ya. Alhamdulillah, ya tuan-tuan Allah sekalian, ya. Bila kita beribadah pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ibadat kita ini dapat membentuk kepribadian dalam hati kita. Tuan-tuan Allah sekalian, saya bagi contoh. Even begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka asalnya daripada zaman jahiliyah, mereka masuk Islam, betul? Mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, betul? Mereka mengucap. But tidak bermakna bila mereka mengucap masuk Islam 180 degree langsung berubah, tidak. Dia makan masa. Dia makan masa, ya. Saya bagikan contoh tuan-tuan, bagi contoh, saya bagi yang bukti, ya. Bermakna kadang-kadang dah masuk Islam tapi adat perangai lama masih terbawa-bawa. Bukan senang nak ubah, makan masa. Saya bagi dua contoh kat sini, ya. Pertama sekali apa tuan-tuan? Pertama kita baca surah Al-Ma'un. Dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Betul tak? Sampai akhir ayat, ya. Sebab nuzul ayat ini, kita kena baca sebab nuzul. Bila kita baca sebab nuzul, kenapa sebabnya berlaku turun ayat itu, kita faham, lebih faham insya-Allah, ya. Ada banyak riwayat, antara riwayatnya dia mengatakan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan ni tuan-tuan, dia orang yang bijak, orang yang pandai. Dengan kepandaian dia tu, ya, dalam sebelum berlaku perang Badar, ada plan nak nak halang dia, rampas dia punya barang-barang dagangan dia. Pasal orang Islam waktu berhijrah ke Madinah, harta dekat Mekah semua kena freeze, jadi selangis pinggang. Jadi ada plan nak ambil, tapi dengan kepandaian dia tu, dia dapat lepas. Ini Abu Sufyan. Dia adalah daripada klan Bani Umayyah. Sama dengan Sayyidina Osman bin Affan, orangnya cantik-cantik, pandai-pandai, kaya raya, memang dari kalangan bangsawan Arab. Ya. Tapi satu masa Abu Sufyan ni dia masuk Islam. Dan lepas tu dia memang kesempitan. Nampak, ya? Buktinya tuan-tuan, bila dia masuk Islam, lepas masuk Islam dia kena boykot, banyak perniagaan dia tak jalan dan sebagainya. Jadi dia jadi sempit. Daripada kaya raya jadi susah. Okey. Jadi dalam satu hadis, buktinya isteri dia jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah, suami aku Abu Sufyan ni orangnya syahih, ya. Syahih ni dalam bahasa Arab bukan kedekut, bukan. Kalau kedekut bakhil. Bakhil ni macam Haji Bakhil lah. Kedekut. Minta apa saja jangan duit, kan. Itu bakhil. Okey. Tapi kalau syahih ni, dia ada duit, tapi duit dia sikit. Dia dalam kesempitan. Jadi dia very thrifty, orang kata. Macam sekarang,
hari ini gaji tuan-tuan. Hari ini gaji, dapat gaji masuk. Betul? Buka cocok kad, gaji dah masuk 5-6 ribu, sedap. Pergi kedai kopi, semua orang kita boleh belanja, betul? Nak makan apa makan. Saya belanja tak apa. Betul? Tapi katakan hujung bulan, belum gaji masuk, macam mana? Nak belanja tak? Alamak, ramai orang tak jadi masuk, nanti bilang kali dia masuk. Biasalah kan? Itu syahih kita panggil. Pasal dia tengah susah. Okay? Ini berlaku pada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni, kalau ikut betul riwayat, ada setengah kata dia, ya, Abu Sufyan ni pernah satu ketika dia ada unta banyak, ya. Kemudian dia ada susu unta. Lalu apa yang berlaku? Ada anak-anak yatim datang minta susu unta. Minta sikit susu unta. Apa dia buat? Dia tengah sesak ni kan. Dia halau semua berambus jalan. Balik. Pergi dia pukul jalan. Nampak? Tak berapa lama Allah turunkan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Tidak kamu lihat orang yang mendusta agama. Maknanya Allah suruh lain, dia buat lain. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang pulaukan anak-anak yatim. Ini pulaukan anak yatim zaman jahiliah memang biasa berlaku. Jadi dah masuk Islam masih terbawa-bawa. Bukan senang nak ubah. Dia makan masa. Sama juga, saya bagi contoh yang kedua. Ada masa sikit lagi. Saya bagi contoh yang kedua. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Mujadalah atau Mujadilah. Ya, seorang perempuan dia mengadu pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suami saya telah menziharkan saya. Ya, adat orang-orang Arab jahiliyah tuan-tuan, lelaki ni super power, king. Perempuan ni tak ada taraf dalam zaman jahiliyah. Jadi bila suami dia marah dengan isteri dia, apa dia buat? Dia ceraikan. Aku ceraikan kau. Kan? Bila masa iddah nak habis, dia rujuk balik. Dan tak ada kawalan. 100 kali pun boleh berlaku. Itu zaman jahiliyah. Sebab tu bila Islam datang, tolak 2 kali je. 3 kali tak boleh. Lepas tu ada satu lagi apa? Orang Arab jahiliyah, kalau dia marah dengan isteri dia, pagi-pagi dia dah lapar, pagi-pagi bad mood kan. Bangun pagi bad mood. Pasal apa? Lapar. Nampak? Bila lapar bad mood lah kan. Isteri pula mogok, tak nak masak. Alamak, lagi dia naik angin kan. Apa dia buat? Bila dah marah, dia pun ziharkan isteri dia. Engkau ni macam mana punggung mak aku haram atas aku, engkau pun haram atas aku. Itu dahsyatnya orang Arabnya. Kalau dia punya marah tu kan. Orang Melayu tak macam itu. Bila orang Arab jahiliah macam itu. Masalahnya tuan-tuan, bila dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah masuk Islam, ini perangai lama susah nak buang. Betul tak? Masih terbawa-bawa lagi. Sebab itu Allah turunkan ayat, orang yang zihar dah masuk Islam, dia ziharkan isteri dia kena kafarah. Untuk nak didik dia betul-betul. Jangan buat lagi macam itu. That's why tuan-tuan, kita semua ada perangai negatif kita. Bukan senang nak hilangkan. Doesn't mean saya orang Islam, saya ustaz, saya ulama, saya terpelihara berbenda. Tidak. Manusia mesti ada perangai. Jadi sebab tu ibadat kita ni pelan-pelan buang sifat-sifat yang tak baik dalam hati kita ni. Fadilat semayang, tuan-tuan tarawih, baca Quran, zikir la ilaha illallah, sikit-sikit perangai hasad dengki ni Allah keluarkan sikit. Perangai suka marah ni sikit-sikit hilang. Bukan terus boleh jadi baik, bukan senang. Ya, pelan-pelan sikit-sikit. Ini yang sahabat dapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting ibadat. Kadang-kadang ada orang dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiat aku, nasihat aku ya Rasulullah. Ada orang Nabi kata as-salatu li waqtiha, sembahyang pada waktunya. Ada orang Nabi tak cakap macam itu. Nabi kata birrul walidain, buat baik pada kedua orang tua. Pasal apa? Dia sembahyang okey tapi dia kurang rapat dengan mak bapak dia. Yang ada pula Nabi kata la taghdab. Dia baik sembahyang, mak bapak bagus, semua bagus, tapi sikit aja pak melenting je. Nabi sebut la taghdab, jangan marah. Second time lagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. 3 kali dia kata la taghdab, jangan marah Nabi sebut. Ya. Jadi itu maknanya didikan daripada Rasulullah SAW, daripada manusia-manusia yang asalnya tu benci anak perempuan, dapat anak perempuan, dia diam-diam satu masa diangkat buat pergi tengah-tengah padang pasir,
dia korek-korek lubang, anak perempuan dia ikut sama tolong dia. Dah habis, dia ambil, dia masukkan, dia timbul, dia jalan. Ini bangsa tuan-tuan. Ini manusia. Berubah menjadi orang-orang yang Allah ridha. Jadi orang paling baik lepas tu. Pasal apa? Dapat Islam. Dapat tarbiyah, didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insya-Allah. Tuan-tuan, saya telah ambil masa yang lebih panjang. Insya-Allah sama-sama kita berdoa agar mudah-mudahan kita tak ketinggalan solat tarawih, solat Isyak berjemaah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita tidak jadikan solat tahajud kita ini hanya pada bulan Ramadan, tidak. Kita mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bertahajud setiap malam, ya. Ketahuilah tuan-tuan, pada zaman-zaman Bani Israel, mereka ni rahib-rahib suka duduk bertapa. Tu bertapa kan? Masuk hutan, masuk dalam gua, tak nak orang kacau, dia ibadat seorang-seorang. Betul? Rasulullah SAW juga pergi gua Hira, betul? Tapi cuba ingat, cuba kaji betul-betul. Rasulullah SAW pergi gua Hira bila? Sebelum dapat wahyu. Betul? Dapat wahyu pertama kat situ. Lepas dapat wahyu, ada tak Nabi pergi gua Hira lagi? Cuba fikir betul-betul. Tak ada. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah gantikan pada umat Nabi Muhammad SAW satu ibadah yang jauh lebih baik dan boleh dibuat di rumah saja. Apa dia? Salat malam. Betul? Rasulullah SAW tahajud di rumah. Sembahyang fardu di masjid. Kalau bulan Ramadan, Nabi SAW qiyamul lail, i'tikaf di Masjid Nabawi. Sebab tu dalam Raudhah, Taman Raudhah, ada satu tempat. Okey, dia ada banyak tiang. Ada kurang lebih 8 tiang yang disebutkan. Tapi ada satu tiang, dia betul-betul sebelah dengan makam Nabi SAW. Dekat Raudhah tu, makam Nabi dia sebelah aje. Nama dia Ustuana As-Sarir. Ustuana As-Sarir, ya. As-Sarir tu maknanya katil. Tu maknanya tempat tu sebenarnya, tempat yang bulan Ramadan Nabi kalau qiyamul lail, kalau Nabi i'tikaf, Nabi suka duduk kat situ. Sebelah dengan Nabi SAW. Jadi ini membuktikan Nabi SAW i'tikaf di bulan Ramadan dalam masjid. Yang lain Nabi kat rumah. Banyak besar, sangat besar pahala dan kelebihan bagi orang yang rajin bertahajud. Ketahuilah, rahsia kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah salah satunya Nabi SAW tidak tinggal sembahyang malam dan subuh berjemaah. InsyaAllah Allah mudahkan kita sama-sama untuk melaksanakannya. Subhanallah. Mudah Allah Ta'ala beri kesihatan, dapat sempurnakan ibadah puasa dengan baik, tarawih dan tahajud insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتب الانثى والذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.